Just check table lah. So kita mulakan dengan kitab dulu. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم افتح علينا همتك وانشر علينا من هزائم رحمتك يا ارحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. Okay, so soalan semalam, saya cuba buka balik soalan semalam. Okay, this is yesterday's question. Okay, so semalam nasib baik ada kawan awak yang tegur tu, ada kesilapan sikit pada jawapan. Okay, so hari ni kita tengok balik soalan ni. Cikgu nak ajar macam mana nak buat desk check table. So where's the question? This is the question lah. Kita fokus pada soalan ni. Okay, INT max 4 and ni, and then macam mana nak buat ni desk check table yang betul. Okay, you ready? Semua ready? Kalau ready, tak ready? Lagi? Ya. Lagi? Lagi? Ready, sir. Yes, sir. Lagi? Dah ready, sir. Lagi? Ready, sir. Semua kena cakap. Baru 5 orang. Lagi? 6. Lagi? Mana lain? Mana suara-suara lain? Ready, sir. Ready, sir. 8. Lagi? Ready, sir. Okay. Pagi-pagi ni jangan berat-berat mulut. Dia bercakap. Okay. So, question ni. Okay, macam mana nak buat desk check table. Okay, ni. So, teknik desk check table ni cikgu ajar kita punya version lah. Supaya kita tak tertinggal mana-mana parts yang ada dalam ni lah. Okay, so desk check table yang cikgu nak buat ni, cikgu akan senaraikan semua perkara yang ada dalam coding ni. Okay, starting daripada apa yang ada kat sini, semua kita akan masukkan lah. Kita akan ikut the flow lah. Flow 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so yang pertama, awak nampak kat sini flow max sama dengan 4 lah. Okay, so kita buat kat sini. Okay, max. Okay, value dia 4. Okay, kemudian N, value dia 1. Cikgu ikut saja. Ikut saja ni. Okay, kemudian bila masuk dekat 4 ni, okay, kita stated kat atas ni 4. Supaya kita tahu ini adalah 4. So, dalam 4 ada 3, iaitu INT, K. Okay, value dia 1. Ikut step Okay, lepas dia baca ni, dia baca mana? Dia terus turun bawah ke? Dia baca mana? Lepas baca ni, dia baca mana? Respon lah. Lepas baca ni, dia baca mana? 4. Lepas 2. baca 2? 2 apa? Salah. Lepas dia baca ni, dia pergi mana? Program pergi mana? Okay, less than equal to max. Okay, pandai pun. Haikal lah tu. Sir. Thank you for respond. Less than equal to max. Nampak cikgu tulis je semua. Semua cikgu tulis. Tapi mesti ikut susunan. Ikut susunan. Okay, and then kalau K equal to max, nanti kita check dia true ke false. Okay, kemudian dia pergi mana? Lepas pergi sini pergi mana? Jawab lagi Haikal. Ambil counter. N++. Mana ada K++? Dia update kat mana? Dia update counter, dia pergi mana? Exactly dia pergi mana lepas ni? Dia print. Dia buat SOP. SOP apa? N. Dia akan print N tu. Okay, lepas tu dia pergi mana? Lepas ni dia pergi mana? Cepat. N max plus 2. Yes, dia akan pergi sini. N sama dengan max
plus 2. Lepas tu dia pergi mana? Print K. Mana datang print K pula ni? Dia masih lagi true. Dia pergi mana? Dia belum boleh keluar lagi. Dia balik ke K. Balik. Dia pergi sini. Faham? K plus plus, faham? Faham, sir. Dia pergi sini. Lepas dia pergi K plus plus, dia pergi mana? Lepas pergi sini, pergi mana? Jadi 2. Dia pergi sini balik. Faham? So kita buat. Lepas dia pergi situ, dia akan pergi sini balik. Faham? Ni buat satu anak panah ni pergi sini. Maknanya 4 ni dia antara sini sampai sini. 4 ni kurungan dia. So dia akan keep on looping kat sini. Faham tak? Bila dia true kan? Bila dia false, baru dia pergi sini. Bila false baru dia pergi sini, apa dia buat? Bila false, dia buat apa? Bila false dia buat apa? Stay. Dia print SOP K. Okay, nampak tak jelas? Nampak tak? Susunan ni penting. Kalau you salah buat susunan ni, output you salah. Okay, now tiba masa untuk kita isi. So, kita start daripada max sama 4. 24. N sama 1. Kita tulis 1. Lepas tu INTK. TK. Lepas tu ini true ke false? K is less than max. Is it true or false? True. True. Okay. Lepas tu, dia print tak? Kalau true, dia print tak? Turun bawah. Dia print tak? Kalau true apa berlaku, dia masuk dalam ni kan? So, dia print tak? Print. Print lah. Yang ada dalam ni, kalau true, print lah. So, apa yang dia print? Apa yang Max dia akan tambah print? 2. Apa yang dia print ni? Tengok sini betul-betul. Apa yang dia print? Apa yang dia print ni? Apa yang dia print? Apa? Value dia? Value N 4. berapa? Max 4, N 1. Takkan dia nak print 4. Dia print berapa? 6. Masya Allah. 1. Satu lah. Dia print dulu. Lepas tu baru dia baru dia tambah jadi 6. Betul tak? Betul, sir. Dia print dulu Dia print dulu. Lalu dia tambah. Kemudian bila dah tambah dia pergi mana? Dia ni atas. Apa berlaku dekat K? Berapa nilai K? Tambah 2. Nak tahu berapa je? Cakap. Nak tulis berapa ni? K ni. K nak tulis berapa? Tadi K 1. Sekarang K nak tulis berapa? 2. 2 lah kan. Okey, lepas 2 dia pergi sini. So dia patah balik sini. Okey, true ke false? True. True So masih lagi true. Okey, lepas tu dia print tak? Kalau true dia print tak? Print. Okey, dia print apa? Nombor berapa dia print? Print 6 sebab max tambah 2. Dia print N. N sekarang value N berapa? Value N terkini 2. berapa? Value N terkini berapa? 1. 6. 6 ni lah value N. Nampak ni? Ni kan N sama dengan max tambah 2. N kan? So value Sir, N. screen saya tak bergerak. Dia freeze. Oh ya ke? Macam mana saya nak buat? Tak apalah, sir. Saya cakap je. Saya ada kertas. Tapi macam mana nak nampak ni? Susunan ni? Susunan atas dia tu. Sekejap, saya ambil gambar.
contoh susunan dia. Maknanya the latest n tertarik. Thank you, sir. Okay, so the latest n is 6 lah. So dia akan print 6 lah. Sebab dia tak lalu sini pun. Dia cuma pusing kat sini je. Ini semua dah dia lalu sekali je. So latest n is 6. So what happened to next n? N sama dengan max tambah 2. Nilai max berubah tak? Tak berubah kan? Nilai berubah. max masih 4 kan? 4 tambah 2, so masih lagi 6 betul? 6. Okay, so K++ sebelum ni 2, sekarang jadi? 3. 3. So lepas tu dia pergi mana? Dia ni atas, di sini balik. So 3 lebih kecil daripada max, true or false? True. True. Okay, dia print tak? Print. Dia print apa? Value n. N berapa? 6. 6. Okay, lepas tu apa berlaku kat dia? N sama dengan 4 tambah 2. Masih 6 lagi lah. Okay, kemudian K++ jadi berapa? 3. Ke 4 Tadi 3 ke 4, sir? Tadi 3. Okay, sekarang 4. 4. Okay, so 4 tu dia bawa value ke sini balik. K less than equal to max. True ke false? True. True lagi kan? Okay, sekarang dia print apa? Dia print N. N berapa? 6 lagi. 6 lagi. Okay, lepas tu N equal to max tambah 2. Maknanya 4 tambah 2 masih kekal 6 lagi. Okay, kemudian K++ berapa? Tadi 4, sekarang? 5. 5 lah. Okay, tadi 4, sekarang 5. Okay, kemudian dia ni atas. K less than equal to max. 5 lebih kecil daripada 4. Is it true or false? False. So kalau false, dia pergi mana? Dia print 5 tu. Dia print K. Dia keluar daripada loop ni. Dia keluar daripada loop ni. So dia akan pergi dekat another print K. So dia nak K berapa? Berapa nombor dia nak print? 5. 5 lah. Sebab tu susunan nombor dia 1, 6, 6, 5. Boleh faham tak? Boleh faham tak? Boleh, sir. Boleh. Okey, kita buat satu lagi soalan. Kita buat satu lagi soalan yang tracing. Kita buat satu lagi contoh. Hopefully contoh yang kedua ni nanti you lebih faham lah. Allah, Afiq nak masuk daripada tadi. Sorry Fiq. Tak perasan you nak masuk. Okey, so kita ambil contoh yang kedua. Okey, kita ambil contoh daripada Selangor. Semalam hari tu pun Selangor ada ni kan. Sekejap. Mana soalan Selangor ni? Kita pun faham. Boleh kot. Kita tak faham dia tak. Sekejap. Tak faham dia. Faham tak ada lah. Sorry. Faham tak ada. Kita cari yang ada. Kita cari ni. Pulau Pinang. KMPP soalan. Okay, sekejap. Ada tak tracing? Ni. What is the... Oh, ni bukan. Ni bukan tracing. Ini just cari output. Ni reverse. Ini double variable.
Ini cari error. Code fragment output. So, ini the method call. Tak ada juga. Okay, never mind. Kita ambil soalan yang hari tu yang cikgu discuss dalam dalam apa streaming tu. Okay, this one Okay. Hari tu cikgu guna teknik lain Hari ni kita nak guna teknik yang kita belajar ni lah untuk ni Okay, ni soalan dia. Okay, so apa kita nak tulis apa yang kita nak tulis kat atas. So yang ini you boleh abaikan lah yang bawah ni kita nak pakai ni. Okay, sekarang ni cikgu kena dapatkan dulu dia punya board ceramah tips. Ceramah tips. Okay, so this is the question. Get the sum. Okay, find factor of all ini. Okay, so trace the output lah. So soalan ni minta kita trace output kalau 5 dimasukkan lah. Okay, so untuk trace output kita kena buat macam yang cikgu ajar tadi Okay, so follow step by step satu-satu kita ikut lah. Kita ikut. Okay, so yang cabaran dia nak buat ni cabaran dia yang pertama lah. Kita nak tulis apa dalam ni. Itu cabaran dia. Okay. Okay, so yang pertama kita akan buat apa yang akan keluar lah. This one lah. Yang ni tak penting yang nama ni. Yang ni penting. So kat sini ada kita tulis balik 6 equal to sc.next. Ataupun you boleh buat input 6 sajalah. Itu yang pertama. Okay, kemudian bila masuk sini you boleh buat sum. Berapa value sum. Okay, yang seterusnya kita buat for. For kat atas ni. Okay, so for akan start dengan I sama dengan 1. Ataupun kita tulis I je. Nanti bawah dia kita buat sama dengan 1. Okay, I. Okay, lepas I dia pergi mana? Lepas I pergi mana? Lepas dia pergi sini dia pergi mana? If. Okay, dia pergi condition. I is less than equal to 6. Lepas tu dia pergi mana? Lepas tu dia pergi mana? Dia pergi yang modulus I tu ke sir? Dia pergi sini. Modulus if lah. Kalau true dia pergi sini. So you kena ikut flow dia lah. 6 modulus 1 I equal to 0. Ikut je flow dia. Lepas tu dia pergi mana? Kalau this one true dia pergi mana? Sum. Sum lah. Sum. Lepas tu sama dengan sum. Tambah 1. Tambah I. Okay. Ini kalau ini true lah. Kalau true dia pergi sini lah. Dan ini kalau yang this one is true. Kalau ini true, so dia akan, kalau ini true, so dia akan buat dua-dua ni lah. Dua-dua ni without the last one. Sebab dia open braces dia, sebab dia tak ada, maksud dia open braces dia kat sini, sampai sini. Tapi oleh kerana ini satu statement, so dia terikat dengan if ni. So sebenarnya open braces dia sampai sini. Faham? Yang ini di luar daripada for. Yang bawah ni luar pada for. Boleh faham tak? Boleh sir. Boleh sir.
Okay, so for Faham, kita, sir. okay, so for kita sebenarnya bermula daripada sini sampai sini. Ni for kita ni. Ni starting dia. Dia mula sini sampai sini. Okay, sekiranya dia true, okay, sekiranya ini true, dia baca ini. Dan sekiranya ini true, dia baca ini. Kalau ini false, dia tak baca. Dia tak baca ini. Dia tak tambah. Okay, kemudian apa lepas daripada sum ni, sorry, belum tamat lagi kat sini, bukan kat sini, satu lagi, iaitu update I++. Lepas dia sini, so dia akan pergi pada I++. Dia pergi pada I++ kan. So kat sini ada I++. Baru kita tutup. Ini end dia lah. Ini end dia, open, close dia. So lepas I++ daripada sini, dia pergi mana? Dia akan pergi balik pada condition. Lepas ni, dia pergi kat sini. Okay, setakat ni boleh ikut? Bisa, sir. Boleh, sir. Okay. Okay, lepas tu kalau dia ini dapat false, baru dia akan keluar dekat system.out.print. Dia akan keluar sum. Okay, so now let's kita cari. Mari kita cari kalau input dia adalah 5 lah. Kalau input dia 5, macam mana? So ada banyak lah nanti kan. Okay, so kita buat. What happen kalau input dia 5? Okay, so dia masuk 5 kat sini. Masuk 5, apa output dia? So sum dia beri sebagai kosong. Kat sini sum kosong. Okay, so kita mula for I ni akan start dengan 1. Okay, kemudian is it true or false? 1 lebih kecil daripada equal to 6. 6 apa? 5. Adakah 1 lebih kecil pada 5? Betul. True lah. Betul, sir. So bila true, dia akan loop. Dia akan pergi sini. Dia akan loop bila true lah. Okay, so bila true dia masuk dekat sini, dia check pula yang ni. Adakah 6 modulus I sama dengan kosong? Adakah 6? Okay, 6 kita ni, 6 adalah 5. Modulus I, 1. 5 modulus 1. 5 modulus 1 maknanya 5 bagi 1. Ada baki ke tak ada baki? Tak ada. Tak ada baki. Okay, so this one is true lah. Betul? True. So kalau true dia akan pergi sini lah. Maknanya dia akan run inilah. Kalau false, dia tak run ini. Nampak? Ini kalau true dia run ini. Ini kalau true dia run ini. Okay. So dia run ni, so sum sama dengan sum plus 1. Okay, sum yang latest kosong kan. So kosong plus I. Kosong tambah I. I yang latest berapa? I latest berapa? 1. I 1. Okay, so sum sama dengan sum tambah 1. Okay, so jawapan dia 1 lah. Sum sama dengan kosong tambah 1 lah. Betul tak? Betul tak? Betul, sir. Okay, so I pula macam mana? Okay, I pula jadi berapa sekarang kat sini? 2. 2 lah. Jadi 2. 2. So 2 ni dibawa ke sini. 2 dibawa masuk ke sini. Okay, is it true or false? True. True. Okay, so yang lain-lain ni tak ada lah. Dah tamat lah tugas dia sampai sini. Dia akan keep on looping kat sini. Okay, so dia akan ambil value I yang terkini kat sini lah nanti. 2. Faham Okay, so kalau true dia akan masuk sini. Okay, dia tanya. 5 modulus 2 adakah tak ada baki? Ada baki ke tak ada baki? 5 Ada modulus baki. ada baki. So ini true ke false? Ini true ke false? False. False lah. So kalau ini false, dia baca tak ni? Dia baca tak ni kalau ini false? Dia baca tak ni? Tidak. Tak baca, so kita buat dash. Dia tak baca kan? So kita buat dash. Sebab dia tak baca. Lepas dia tak baca, dia akan continue lagi. Dia akan pergi sini. Ini dia kena baca, dia kena continue. Sebab ini adalah dia punya update. Okay, so ini jadi berapa? I jadi berapa? 3. 3 lah. Okay, so 3 ni kita bawa balik kat sini.
Okay, true ke false? 3 lebih kecil sama dengan 5. True ke false? True. True. Okay. So bila true, so dekat sini true ke false? Sini true ke false? False. False sebab 5 modulus 3 ada baki So dia update tak sum ni? Tidak. Tak update lah, dash lah. Dia tak update dash. So dash. So ini jadi berapa? Ni sekarang jadi berapa? Apa sih? Ni value I ni jadi berapa sekarang? Oh, jadi 4. Jadi 4 lah. Okay, so 4 dibawa balik kat sini. True ke false? True. Masih true lagi. Okay, kat sini 5 modulus 4. Ada baki ke tak ada baki? Ada. Ada. Ada baki. So true ke false? False. False. Okay, kalau false dia print tak? Dia update tak? Sum? Tidak. Tak. Okay, last ni berapa? Sekarang I jadi berapa? 5. 5. 5 kita bawa balik kat sini. Okay. Is it true or false? 5 lebih kecil sama dengan 5. True ke false? 5 True. true lagi So kalau true, okay. Ini bang dia check. 5 modulus 5 is it equal to 0? Yes. Yes, true lah. Okay, so ini kalau true ni dia buat tak? Dia update tak? This one. Dash ke dia update? Buat sir, update. Okay, berapa value dia? Dia update. Value dia berapa? Jadi 5. 6. 6 lah. 6. Sum equal to 1 plus I. I berapa? I 5. I terkini 5. So 5 tambah 1, 6 lah. 6. Okay, kemudian dia update lagi. Sini jadi 6. I ni jadi 6. And then I bawa sini. Dia true ke false? 6 lebih kecil daripada 5. True ke false? False. False. Okay, so kalau false, semua yang dalam loop tu tak dilaksanakan lah. Semua dash. Faham? Semua akan dash, betul tak? Dan dia akan keluar loop, dia akan buat untuk false kat sini. So berapa value yang akan keluar kat sini? Yang mana sir? Sini, ni sum ni. SOP ni. 6. Oh, jadi 6. 6 lah yang akan print, betul tak? Betul tak? Betul tak? Benar sir. Okay, so sekarang ni soalannya, apa yang akan keluar dekat skrin? Dekat skrin keluar apa? Apa yang keluar kat skrin? Apa yang keluar kat skrin? Dia keluar 6. 6 lah. Okay, tapi hati-hati sebab soalan ni dia tanya apa output dia kan. So, kat sini pun ada sistem dot print. So, dia akan keluar enter a number dulu. Dia akan keluar enter a number. Kemudian user akan masukkan input 5. Ni you boleh senaraikan user input. Okay, kemudian the value sum dia akan print adalah 5. 6. Bukan 6 ke sir? Tak, ini user input ni. Yang kan bila kita run, bila kita run program, dia akan keluar message ni kan, enter number kan, betul tak? Oh, okay Lepas sir. tu user akan masukkan nombor 5 kan. Sebab dia nak 5 kan. User masuk nombor 5, keluar kat screen kan 5 tu kan. Betul tak? Betul sir, betul. Sebab tu cikgu buat anak panah ni menunjukkan bahawa ini adalah user input. Kemudian the exact value yang akan keluar adalah 6 di bawah dia. Okay, faham? Faham sir? Okay, so yang paling penting ialah cara you susun benda ni lah. You kena susun step by step. Buat kalau dia repetition, buat anak panah dia pergi mana. Lepas tu flow ni kena very clear. Baru je boleh dapat output yang betul. Daripada you nak congak kalau melibatkan repetition susah juga nak congak so better you buat macam ni. Okay, tapi cikgu akan revise balik ni sebab
dengan lebih ramai lah nanti Nanti kelas akan datang ni, cikgu akan buat semula ini yang soalan daripada Negeri Sembilan tu, dan mungkin cikgu cari soalan lain lah untuk kita buat sama-sama untuk kelas yang akan datang lepas ni Bila kelasnya? Bila? Bukanlah tak ada. Kelas apa sir? Kelas biasa kita lah. Oh, malam ni. Okay. Alright. Okay. So sekarang ni cikgu nak buat ada masa ni cikgu nak buat soalan yang melibatkan selection. Okay, sekejap Okay, you nak salin dulu ke ataupun you dah faham dah ini, this one? Nak salin dulu ke? Sekejap sir, nak SS. Nak screenshot? Okay. Nak dengan soalan sekali. Tak tahulah boleh nampak tak ni. Cikgu buat satu-satu lah, takut tak nampak. Kita buat ni dulu. Screen. Satu benda ni boleh beli balik Okay, and then bawah ni. Ramadan. Okay, now let's do soalan. Thank you sir. Okay, kita buat soalan ulang kaji. Okay, cikgu. Sebab hari tu cikgu ada mesyuarat, jadi cikgu tak sempat nak bincang you all. Soalan IQA cikgu dah bincang dengan you all belum? IQA question dah bincang belum? Belum sir. Belum. Okay, so kita buka soalan IQA kejap Ini soalan IQA. Ada tak dalam ni IQA dalam kuliah kan? Okay, so kita pilih-pilih lah soalan IQA yang mana kita nak keluarkan Okay. Cikgu tak bincang semua lah sebab tak sempat, tinggal 20 minit je. Ini punya IQA ni. Okay, this one. Okay, question. Okay, let's start with the last question dulu Okay, so last question ni kita dah bincang betul? Kita dah bincang tak last question ni? Dah ke belum? Cepat, respon. Macam belum sir. Oh, belum lagi? Okay, so kita bincang sekarang Mana soalan IQA cikgu ni? Sekejap Okay, ni. Okay, so last question. Ini soalan yang terakhir. Okay, so apa question dia? Okay, write a Java program using one-dimensional array to solve the following problem. Okay, Bidara Teguh Company pays its 30 salesperson on a commission basis. The person receives 200 per week plus 9% commission of their gross sale for that week. For example, a salesperson who grosses 5,000 in a sales in
in sales in a week receive 200 plus 9% of 5,000 or total of 650. Okay, so kena faham ni betul-betul. So yang pertama sekali dia ada berapa orang? Okay, dia ada 30 orang. Maknanya akan looping sebanyak 30 kali lah. Okay, looping sebanyak 30 kali. Alah, cikgu lupa lah. Susah pula nak conteng ni. Sekejap ini pun dalam apa download dulu. Dan yang tadi alamak. Soalan tadi kat mana Macam mana ni? Sorry sekejap Sorry. Okey, kuah banyak lah ni. Okey, open with H. Dan satu lagi open with H juga. Ini pangkal. Okey, so kita bincang soalan yang terakhir dulu pada belakang. Okey, so maknanya ada 30 salesperson. Maknanya loop 30 kali lah. Okey. Kemudian kiraan gaji dia adalah dia ada gross sales dengan dia ada commission dengan dia ada basic. Okey, ni satu, ini dua dan 9% ni berdasarkan gross sales dia lah. Okey, so dia punya salary is equal to 200 tambah dengan gross sales, darab dengan 9/100 lah, ataupun 0.09. Faham tak gaji dia macam ni dia kira? Faham, sir. So next, write a Java program using array or counter that determines how many of the sales people earn salary in each of the following range. Assume that each salesperson salary is shortened to an integer amount. Maksud dekat sini, so nak kira frekuensi. Berapa ramai orang gaji antara 700 sampai 799, 800 sampai 899, 900 sampai 999 dan 1000 over. Boleh faham? Boleh, sir. Okey, so kita daripada 30 orang ni, berapakah frekuensi orang gaji ni, orang gaji ni. Okey, kemudian boleh habis lagi, kena cari juga highest and lowest salary earned by Bidara Teguh salesperson. Dan kena highlightkan perkataan array lah. Sebab dia nak kita gunakan array lah. So ada beberapa perkara yang kita nak dapat. Yang pertama kena buat loop 30, yang kedua kena buat formula, yang ketiga kena buat frekuensi. Dan yang keempat kena cari min dengan max.
Okay, highest and lowest. So ada 4 perkara yang you kena buat kat sini kena clear. Okay, so let's do the question. Kita tengok. Cikgu tak boleh nak mula daripada awal. So kita just discuss ni lah. Okay, so buat semua 4 statement tu sebab dia melibatkan input. So input Java, util scanner, and then public class, and then ni semua ni kena ada lah. Of course kena ada. All of this must have lah. Kena ada. Okay, after that baru kita start. Okay, so apa yang dia buat kat sini, kita buat array. Okay, kenapa yang pertama kita nak buat array untuk simpan sales. Sebab dia ada gross sales kan. Sales ni ada gross sales. Yang kedua kita buat array untuk simpan salary. Selepas kita dah dapat jawapan ni, salary ni kita kena simpan dia. Kenapa? Sebab kita nak cari frekuensi untuk salary. Dan kita nak cari highest lowest untuk salary. Faham? Gross sale tu kita simpan siap-siap dulu untuk array yang pertama lah. Array yang pertama tu kita simpan gross sales. Sebab apa? Sebab kita perlukan gross sales ni untuk darab dengan 0.09. Okay, setakat ni clear tak? Clear tak? Clear, sir. Okay, so let's lepas tu kita boleh start dengan kita punya sebab kita nak buat 30 kali. You boleh gunakan for ataupun you boleh gunakan while lah. Okay, so dia gunakan for. Ini yang untuk buat loop 2 kali lah. 2 kali lah. Loop 30 times. Okay, tengok ni. Loop 3.30 times. Okay, so ini kita nanti jangan bincang lagi. Dia sebab semua ni ada kat dalam ni nanti. Okay, and then buat loop 30 kali. So, apa yang kena ada dalam loop? So, kita kena input sales. Sales ni adalah gross sales. Input the gross sales. Masukkan value 30 value. Okay, kemudian gunakan formula ni. Okay, update dia punya salary. Okay, so ini kotak untuk gross sales. 30 kotak, ini kotak untuk salary. Selepas kita gunakan formula daripada gross sale ni, update value ni terus. Simpan terus. Boleh faham? Boleh faham tak? Boleh, sir. Okay, last one is to find the frequency. Lepas you dah dapat value ni, so you cari frequency, you gunakan if statement, dan if statement ni pun mesti dalam while, dalam for lah. Dia tak boleh dekat luar for sebab for ni digunakan untuk bergerak. Okay, so kita buat. Tanya, sir. Yes. Yang count 7, count 8 semua tu apa Ni, ini untuk ni. Ni nampak ni. Ni accumulation kan? So mesti ada equal to 0. Ini accumulation kan? Mesti ada equal to 0. Semua ni accumulation mesti ada equal to 0. Untuk cari frekuensi tu. Faham? Oh, frekuensi tu. Okay, so all of this is to find frequency. Okay, to find the frequency. Okay, and then dah dapat frekuensi, so kita cari pula highest and lowest. Ni, setkan. You boleh set sebagai salary kosong atau you boleh set sebagai highest nombor yang paling kecil. Negatif 99999. Lowest you boleh set nombor paling besar 99999. Nak guna ini yang atas ni pun boleh. Okay, nak guna yang tengah-tengah ni pun boleh. Tapi make sure kalau guna tengah-tengah ni you dah masuk data. Kotak ni dah penuh dulu. Baru you boleh guna ni. Okay, and then gunakan another form untuk cari highest and lowest dan kemudian print. Okay? Boleh faham? Boleh. Okay, so I will release the scheme for you. Tapi nanti kita akan cari masa untuk kita bincang soalan sebab you all ni hari tu ada sedikit tak dapat buat kelas, so nanti cikgu gantilah untuk kita bincang ikhwah. Boleh Setuju? Setuju, sir. Okay, so that's all for today. Kita jumpa lagi tonight macam biasa. Malam ni kita akan bincang soalan Pulau Pinang. Okay, kita bincang Pulau Pinang. Okay, that's all guys. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. 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 Thank you. Thank you, sir. Okay, thank you.
Syafika tak nak keluar ke apa ni?